Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Amma ba'd. Minggu lepas kita berhenti muka surat 367. Rasanya pada muka surat 367 pada nombor 4 kan, kemajuan sains juga mendedahkan bahawa bintang-bintang berada pada kedudukan yang amat jauh. Ia bukannya sebagaimana yang kita lihat dengan mata, hampir dengan puncak bukit, bahkan ia amat jauh dari kita dalam jarak yang tidak dapat dihitung dengan menggunakan batu. Tetapi ia dikira dengan menggunakan kaedah tahun cahaya ataupun perjalanan, berapa tahun perjalanan cahaya, menunjukkan kedudukannya sangat jauh. Kita masih dalam tajuk yang kita masuk minggu lepas, iaitu ilmu Al-Quran mendahului ilmu moden ataupun ilmu sains. Di antaranya terdapat bintang yang berada pada jarak 4 tahun perjalanan cahaya, dan ia merupakan bintang yang paling dekat dengan kita. Yang paling dekat 4 tahun perjalanan cahaya. Begitu juga terdapat bintang yang berada jauh dari kita pada jarak 50 tahun perjalanan cahaya, atau 100 tahun cahaya, 1000 tahun cahaya, atau 70,000 tahun cahaya. Subhanallah, maha suci Allah yang menjadikan luasnya alam ini dan jauhnya kedudukan bintang. Bukankah semua hakikat ini adalah sebahagian daripada ilmu sains, berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Waqi'ah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Maka aku bersumpah demi tempat yang menjadi mawaqi' kedudukan bintang, dan sebenarnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahuinya. Allah Ta'ala bersumpah dengan kedudukan bintang yang jauh untuk dikaitkan dengan innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya Quran itu adalah suatu bacaan yang mulia yang berada pada kitab yang tersimpan pada Lauh Mahfuz, dan tidaklah yang menyentuhnya kecuali yang suci, yang bersih. Kajian sains juga mendedahkan bahawa matahari sentiasa bergerak. Ini kerana sebelum 70 tahun yang lepas sebahagian manusia menyangka matahari tidak bergerak. Sebenarnya matahari mempunyai 2 gerakan. Yang pertama, putaran matahari. Matahari itu sendiri berputar. Dia tidak kaku, tidak statik, tetapi dia berputar. Matahari berputar dalam keadaan ia tetap pada paksinya. Satu, atas bahagian yang pertama. Yang kedua, putaran matahari bersama galaksi seperti mana pengisar berpusing pada tempatnya. Berputar pada paksinya, berputar pada bentuknya, di samping beredar, berputar dan beredar. Mana kenyataan yang diberikan oleh Asy-Syaikh Abdul Majid Zindani menunjukkan matahari juga seperti bumi. Di samping berputar, ia juga mengelilingi orbitnya. Matahari berputar bersama galaksi seperti mana pengisar berpusing mengelilingi pengisar. Ia sentiasa berpusing sedemikian pada setiap waktu. Kemajuan ilmu sains juga mendedahkan bahawa sebab kita melihat
bulan menjadi anak bulan, kemudian bertukar menjadi bulan purnama, adalah perpindahan bulan pada kedudukan yang berbeza-beza mengikut kedudukan kita di atas muka bumi. Al-Quran telah menyebut dua hakikat tersebut sebagaimana dalam surah Yasin, wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan sebahagian daripada dalil yang disebut ialah matahari yang kelihatan beredar di tempat yang ditetapkan baginya, iaitu paksinya ataupun pada laluannya. Itu adalah suatu takdir, yakni ketentuan daripada Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan bulan pula kami takdirkan ia beredar melalui beberapa manazil, peringkat pada awal bulan, pada pertengahan bulan dan pada akhir bulan, sehingga ianya kembali pada peringkat awalnya yang berbentuk al-urjunil qadim, melengkung seperti tandan yang kering. Biasanya di awal bulan apabila kelihatan hilal itu anak bulan, Nabi SAW membaca doa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikanlah anak bulan yang muncul ini memberi kepada kita keamanan dan nilai keimanan yang bertambah, memberi keselamatan dan Islam yang kita nikmati ini. Tuhanku adalah Tuhan kamu Allah. Seperti seolah-olah Nabi sedang berkata-kata, berdialog dengan bulan. Dikatakan Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhan kamu adalah Allah. Allah Ta'ala yang menciptakan aku dan Allah Ta'ala juga yang menciptakan kamu, wahai bulan. Baik. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Dan matahari tidak mudah baginya untuk mengejar bulan, dan malam pula tidak dapat mendahului siang, kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing. Wa kullun fi falakin yasbahun. Kita melihat pada perkataan yasbahun. Yasbahun asal maknanya berenang. Allah Ta'ala menggambarkan planet yang berada di angkasa lepas seakan-akan sedang berenang dalam satu lautan yang luas, tetapi dia berada pada laluannya dan tidak berlaku sistem tu terganggu ataupun lari daripada yang asal, kerana ia adalah susunan ataupun di bawah tasarruf kendalian pentadbiran Allah yang Maha Bijaksana. Mereka setelah dunia ini kiamat, maka berlakulah kucak-kacir, akan berlaku ittirab, iaitu apabila wajumi asyamsu wal qamar, bila matahari dihimpunkan dengan bulan sama-sama naik daripada sebelah barat, berlakunya bintang-bintang akan bertaburan merata, langit pula akan dilipat, akan digulung, matahari pula hilang cahayanya. Itu peristiwa di hari kiamat. Selagi belum kiamat, sistem ini berjalan sebagaimana biasa dalam keadaan normal. Yang keenam, kemajuan ilmu sains telah mendedahkan bahawa asal jirim bintang-bintang dan planet ialah kepulan-kepulan asap. Kepulan asap-asap yang dipanggil nebula, kepulan gas yang kelihatan seperti tumpukan cahaya yang keluar pada waktu malam. Nebula ini terbentuk daripada gas yang halus bercampur dengan habuk-habuk halus daripada bahan keras yang berwarna gelap. Baik, persoalannya siapakah yang dapat menggambarkan bahawa asal langit adalah kepulan asap? Walhal Al-Quranul Karim telah menyebut hakikat ini semenjak beberapa kurun yang lampau, berdasarkan kepada ayat dalam surah Fussilat, thumma stawa ila sama' wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i'in. Jadi kajian sains menyatakan begitu. Sebenarnya Quran dah sebut sebelum sains mengkajinya. Kemudian dia menunjukkan kekuasaannya ke arah bahan-bahan langit, sedang langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada kami,
turutlah kamu berdua, turutilah kamu berdua untuk patuh perintahku, sama ada dengan sukarela, tauan secara sukarela ataupun secara karahan terpaksa. Lalu kedua-duanya menjawab, kami berdua sedia menurut perintah dengan sukarela. Iaitu dikatakan kepada langit dan bumi, lalu langit dan bumi menjawab, ataina ta'i'in, kami datang dengan patuh akur kepada perintah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Itu berhubungan dengan ilmu kosmologi atau ilmu astronomi, kajian bintang, yang apabila manusia mengkaji, sebenarnya Quran sudah menjelaskan kepada kita lebih awal. Kemudian ilmu geologi, berhubungan dengan ilmu kaji bumi. Adakah terdapat contoh daripada ilmu kaji bumi ataupun geologi? Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran, dialah yang mengetahui rahsia di langit dan di bumi. Sebelum ini kita telah sebutkan contoh yang merupakan rahsia langit yang terlebih dahulu disebut dalam Quran. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh berkenaan rahsia bumi. Para pengkaji mendedahkan pada tahun 1956 terdapat pasak bumi di bawah setiap bukit yang memegangnya. Ia tertanam dalam lapisan yang keras di bawah lapisan batu. Bukit berperanan sebagai pasak yang mengukuhkan struktur kedudukan bumi supaya tidak li'alla tamida bikum, supaya tidaklah kamu bergoncang, bergegar, bergerak. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, Allah Ta'ala mengukuhkan di atas muka bumi binaan rawasi, jibal dan bukit bukau, gunung ganang sebagai pasak supaya kamu manusia tidak bergoncang, tidak bergegar. Kita melihat mungkin secara zahirnya luar, adakah seimbang antara ketinggian bukit gunung dengan keluasan bumi? Ataupun kita melihat suatu bangunan yang tinggi, tapi sejauh mana dia punya binaan, dia konkrit ataupun curucuk dalam bumi, sejauh mana masuk dalam tanah? Sebab kalau bangunan tinggi, benda tu tidak dalam, mungkin bangunan itu akan terbalik. Sebenarnya bukit ni, walaupun kita melihat sebab bahagian atas saja, bahagian dalam tu bahagian batu-batu keras yang ada kaitan dengan binaan bukit itu masih bersambung sampai ke dalam tanah. Binaan-binaan yang keras, sebab tu biasanya kalau tempat-tempat yang ada suhu yang tinggi dalam tanah, dia akan keluar melalui gunung berapi. Gunung berapi, sebab dia ada laluan jalan untuk dia keluar di situ. Baik. Allah Ta'ala menjadikan bukit bukau itu sebagai waja'alna alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Tidakkah kami jadikan bumi ini sebagai hamparan dan bukit bukau sebagai pasak yang menjadikan binaan bumi kukuh dan tidak bergoyang. Allah Ta'ala telah menjadikan pasak bumi ini di bawah setiap bukit bukau untuk memegang benua-benua daripada berpusing ketika bumi berputar. Pasak bumi yang tertanam dalam bahagian keras di bawah benua ini akan mengukuhkan kedudukannya. Ia adalah seperti pasak yang memegang khemah apabila dipakukan dalam tanah. Namun demikian rahsia ini hanya ditemui oleh para pengkaji pada tahun 1956. Baru sangat. Sekitar baru 60 tahun. Hampir 60 tahun. Baru diketahui. Sebelum tu manusia tak tahu. Quran sudah lama beritahu dalam beberapa ayat Quran. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamina bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamina bikum wa bassa fiha khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamina bikum wa bassa fiha min kulli dabbah wal jibala autada, termasuk dalam ayat surah An-Naba, dan dia menjadikan bukit bukau sebagai pasak bagi bumi. Kita melihat bukit ni besar, tinggi, dan bukit ni berperanan sebagai suatu a'lam, petunjuk arah. Orang yang datang daripada jauh nampak bukit ni nak pergi arah ke mana? Sebelah
selatan ke, sebelah utara ke, sebelah timur ke, sebelah barat ke, maka bukit yang tinggi menjadi suatu mercu tanda. Firman Allah Ta'ala dalam ayat surah An-Nazi'at, wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Dan bumi sesudah itu dihamparkan untuk kemudahan penduduknya, dan dia mengeluarkan daripada bumi itu airnya. Rupa-rupanya dalam bumi ni ada air, dalam tanah ada air. Yang kita lihat di luar sama ada air sungai, laut, kita nampak luar, dalam tanah tu sendiri ada air bawah tanah, aliran air bawah tanah. Yang keluar daripada tanah itu air, dan juga wa mar'aha, tumbuh-tumbuhannya, dan gunung ganam pula dikukuhkan letaknya di atas muka bumi sebagai pancang atau pasak yang menetapkannya. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, dan dia mengadakan alqa, Allah Ta'ala yang mengukuhkan binaan di atas muka bumi yang berbentuk rawasiya, gunung ganang yang kuat, yang kukuh, supaya tidaklah menghayungkan kamu, supaya tidaklah kamu terhuyung hayang, bergoncang ataupun jadi tidak selesa lah. Kalau kita berada dalam satu binaan yang tak stabil, bergegar, maka kita merasa tidaklah selesa. Tetapi itu tidak berlaku di atas muka bumi yang telah dikukuhkan dengan binaan bukit bukau. Maksudnya Allah Ta'ala telah menjadikan bukit bukau dan gunung ganang sebagai penetap dan pasak bumi, supaya ia tidak bergerak dan bergoncang ketika kamu berada di atasnya. Jadi siapakah yang memberitahu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, padahal baginda seorang yang buta huruf tentang rahsia gaib yang berada di bawah benua dan hanya diketahui manusia pada masa kini, pada zaman yang terkemudian. Tidak dapat disangka lagi bahawa Al-Quranul Karim adalah wahyu daripada yang amat mengetahui, yang sangat mengetahui tentang rahsia langit dan bumi. Cuma Quran dia mari dalam bentuk yang bersifat umum, dia tidak perincikan. Manusia nak tahu lebih mendalam, dia kena mengkaji. Tapi yang menjadi masalah apabila kajian manusia tidak disertakan dengan ilmu tauhid. Membuat kajian tetapi tidak menghasilkan manusia yang semakin kenal Tuhan, yang semakin dekat dengan Allah. Sepatutnya orang belajar dalam ilmu geologi dikaitkan dengan nas-nas Quran sebegini. Orang yang belajar ilmu sains, dia mengetahui nas-nas pada Quran dan hadis, supaya ada ruh. Kita tidak mahu melahirkan orang yang reti agama di kalangan ustaz-ustaz sahaja, golongan profesional. Sama ada dia seorang ahli geologi, seorang saintis, apa sahaja, seorang engineer, apa sahaja bidang profesional yang diceburi, maka dalil-dalil agama yang menyatakan ilmu berkenaan perlu diketahui. Perlu diketahui, walaupun tidak secara keseluruhan, tetapi perlu diketahui untuk membolehkan penghayatan ilmu itu ada ruh. Mana orang itu walaupun dia mengaji tidak bahagian bidang agama, tetapi dia seorang yang kenal Allah Ta'ala dan dia dekat dengan Allah. Dalam ilmu geologi, macam mana Allah Ta'ala menceritakan dalam surah Fatir, alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi thawaratin mukhtalifan alwanuha, dalam bab makhluk ni macam-macam warna. Tidakkah kamu lihat Allah Ta'ala turunkan daripada langit air hujan, maka dengan sebab air hujan itulah kami keluarkan buah-buahan yang bermacam-macam warnanya. Thamaratin mukhtalifan alwanuha, bukan sahaja buah-buahan yang berlainan warna, wa minal jibali judadun bidun wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Daripada kalangan bukit bukau, gunung ganang, judadun bid, adanya garisan-garisan yang berwarna putih, ada garisan-garisan yang berwarna merah. Jalur-jalur pada binaan bukit itu ada warna putih, ada warna merah, ada warna cerah, ada warna gelap, dan di sana ada terdapat warna yang hitam legam.
wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik, dari kalangan manusia termasuk binatang ternakan dan segala jenis binatang yang melata di atas muka bumi, mereka juga diciptakan dengan bermacam-macam warna. Dr. Yusuf Qaradawi dalam perbahasan berhubung dengan al-ilmu wal-aqlu, ilmu dan akal, tentang kepentingan ilmu, ayat ni menceritakan tentang tanda-tanda penciptaan Allah, bermula daripada turunnya air hujan, kemudian buah-buahan yang melainkan warna, kemudian sifat kejadian bukit buka yang pelbagai warna, ada putih, ada warna hitam, ada warna merah, dan kepelbagaian warna pada manusia. Manusia tidak sama kulit kita, orang Melayu betul lah warna ni. Kita pergi negara Eropah, lain pula warna kulitnya. Kita pergi benua Afrika, lain pula kulitnya, walaupun sama-sama manusia. Begitu juga al-an'am, binatang ternakan, yang ada perbezaan pada warnanya. Ad-dawab, segala jenis binatang yang melata di atas muka bumi, berlainan warnanya. Kemudian dinyatakan selepas itu, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, bahawasanya yang takut kepada Allah dalam kalangan hambanya adalah orang-orang yang disebut al-ulama, orang yang berilmu. Sebenarnya kalau sesiapa yang faham ayat ni, perkataan ulama tidak hanya ditujukan kepada orang yang alim dengan ilmu agama, orang yang mengetahui ilmu yang menjadikan mereka kenal Allah. Kata Yusuf Qaradawi, sebenarnya ayat ni ada kaitan dengan ilmu geologi. Seseorang yang mengkaji tentang tabiat bumi dari sudut binaan, bukitnya, warnanya, kekuatan binaan. Ada bukit yang kuat, ada bukit yang kukuh. Bukit tempat kita, bukit yang ada tanah, bukit yang pokok-pokok kayu boleh naik. Tapi kita pergi negara Arab, kebanyakan bukit kalau di Mekah tu bukit batu, bukit-bukit batu yang kosong, tak ada apa satu. Bukit yang kaum Samud di Hijr, di apa dia, di Ashabul Hijr, kadzdzaba Ashabul Hijril Mursalin, itu di antara sempada di utara Saudi ke Jordan. Mereka membina rumah-rumah daripada bukit. Kalau bukit tu bukit batu, bukit tanah seperti kita ni, bukit daripada tanah, maka tidak dapat dibuat binaan rumah, tidak dapat diukir. Tetapi kerana kedudukan bukit di sana, dia punya bahannya adalah keras batu, wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin, adalah mereka itu mengukir. Dia ukir bukit, tebuk bukit, buat dalam tu ada bilik, ada dapur, ada ruang tamu, menjadi sebuah rumah yang mereka boleh hidup dengan aminin, dengan aman damai. Sebab suasana bukit yang begitu sifatnya menjadikan mereka boleh menjadikan bukit sebagai kediaman. Tapi tidak mungkin tempat kita tak boleh buat gitu. Tu adanya perbezaan walaupun sama-sama bukit. Sesiapa yang kenal, maka dia dianggap sebagai orang yang alim dengan perkara yang dia tahu. Dan orang yang tahu perkara ini, dia akan kenal Allah. Dan bila dia kenal Allah, maka dia akan ada sifat khasyah, takut. Dan Allah Ta'ala membataskan sifat takut hanya khusus untuk orang yang berilmu, yang ilmunya menjadikan dia kenal Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Siyakul ayah, kedudukan ayat tidak memperkatakan tentang ulama fi ulumiddin, dalam ilmu agama, tapi dalam ilmu yang berkaitan dengan apa yang Allah Ta'ala ciptakan di alam ini, termasuklah ilmu geologi yang berkaitan dengan binaan, bukit, sifat bumi dan sebagainya. Khususnya dari sudut perbahasan, dari sudut ikhtilaful alwan, kepelbagaian dan perbezaan warna. Berbeza warna pada kulit manusia, pada binatang, bukit bukau, tanam-tanaman, yang menjadikan ia berbeza. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan makhluk ciptaannya berbeza dari segi warnanya. Baik ilmu botani ataupun ilmu berhubung dengan pertanian, tumbuh-tumbuhan, kemajuan sains telah mendedahkan bahawa tumbuh-tumbuhan juga mempunyai proses persenyawaan, proses pembiakan, yakni proses pendebungaan, sebagaimana yang berlaku dalam kehidupan haiwan, iaitu adanya proses percantuman, persenyawaan antara sel jantan dengan sel
betina, ya. Dan tumbuh-tumbuhan tidak terkecuali dengan sistem ini yang disebut sebagai sunnatullah ataupun sunnatullah, ketentuan Allah terhadap makhluk yang dia ciptakan. Allah Ta'ala boleh menciptakan sesuatu dengan kehendaknya, semudah kun fayakun boleh, tetapi menjadi sunnatullah, sesuatu itu ada peraturan, ada sistemnya, yang Allah Ta'ala kehendaki dari sudut iradah kauniyah, kehendaknya untuk alam ini. Dia menghendaki begitu, maka berlakulah begitu. Dia menghendaki begini, maka berlakulah begini. Bunga adalah tempat berlakunya proses percantuman tersebut. Ini kalau dalam kehidupan tumbuh-tumbuhan, ia mempunyai stamen yang mengeluarkan serbuk di bunga jantan, stamen ke stigma, kemungkinan ada istilah lain, serbuk bunga itu akan berpindah melalui tiupan angin dan sebagainya, kemudian ia akan melekat pada stigma dan turun ke pangkalnya sehingga sampai ke telur-telur untuk proses pendebungaan. Ini dah disebut dalam Quran, boleh rujuk dalam surah Al-Hijr, wa arsalna riyaha lawaqih, dan kami menghantar angin yang bertiup sebagai suatu perkara yang menjayakan proses lawaqih. Lawaqih ini proses pendebungaan antara bunga pokok jantan dengan pokok betina. Wa arsalna riyaha lawaqih wa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqainakumuh wa ma antum lahu bikhazinin. Dan kami turunkan daripada langit air, yang mana kami siram tumbuh-tumbuhan itu untuk kamu dengan air yang turun, dan segalanya bukan kamu yang menyimpannya. Dari sudut kekayaan hasil diperolehi, Allah Ta'ala yang simpan ataupun yang tentukan keperluan manusia dan tumbuh-tumbuhan terhadap air. Dalam hadis Sahih Muslim, dalam bab yang disebut oleh Imam Muslim, dalam urusan agama dirujuk kepada Nabi SAW. Dalam urusan dunia boleh diserahkan kepada manusia selagi ianya tidak melanggar batas hukum agama. Itu ada kaitan dengan suatu urusan dalam proses pertanian. Apabila Nabi SAW melihat sebahagian sahabat membuat proses kacukan antara bunga jantan pokok tamar dengan bunga pokok betina, lalu Nabi memberi cadangan. Dia kata, kenapa kamu tidak biarkan proses itu berlaku sendiri? Mungkin yang Nabi maksudkan merujuk kepada ayat adalah surah Al-Hijr, wa arsalna riyaha lawaqih, kami yang menghantar angin untuk menjayakan proses pendebungaan. Lalu sahabat yang mendengar cadangan Nabi, dia ingat Nabi ini bercakap atas sifat perkara itu suatu wahyu, sedangkan itu adalah suatu pandangan biasa, sebab Nabi bercakap dalam konteks dunia pertanian, bukan dalam bab agama. Lalu sahabat yang ikut pun tak buat lah. Biasa dia ambil bunga jantan pokok tamar, dia letak dekat pokok betina, lepas tu musim tu tak jadi mana buah tidak sebagaimana musim yang sebelumnya. Lalu diadukan kepada para sahabat. Lalu Nabi kata, antum a'lamu bi amri dunyakum, ataupun antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Maksud urusan dunia berhubung dengan soal kehidupan dunia kamu, termasuk dalam urusan pertanian. Jadi apa yang diberitahu oleh Nabi itu hanyalah suatu pandangan, tetapi sebenarnya bukan berdasarkan kepada wahyu. Jadi apa yang telah diteruskan oleh sahabat sebelum ini boleh dilakukan terus. Jadi Nabi SAW memberi cadangan, tetapi dia tidak mengetahui ataupun tidak memiliki pengalaman dari sudut ilmu pertanian. Maka dinyatakan, apa-apa urusan dalam agama perlu dah dirujuk kepada aku, tetapi urusan dunia diserahkan kepada kamu, asalkan ianya tidak bercanggah dengan prinsip hukum agama, khususnya dalam bab halal dan haram. Baik. Bahkan ini adalah suatu hakikat
Tidak seorang pun yang mengetahui tentang kewujudan proses pendebungan ini pada tumbuh-tumbuhan, atau terdapatnya debunga jantan dan betina, sehinggalah kemunculan ilmu sains mendedahkan proses pendebungan bukan pada satu tumbuhan sahaja, bahkan ia adalah satu hakikat pada semua tumbuh-tumbuhan. Dalam ayat surah Yasin yang biasa kita baca, kita ni bila baca Quran, kita hanya fikir nak baca, nak cari fadilat, kelebihan, lepas tu setakat tu je lah, setakat tu. Lepas tu dari sudut al-fahmu wal isti'abu wa tafsirul ayat, nak faham, nak menguasai pengertian ayat, nak mengetahui tafsirannya, itu kita tak hirau sangat, kita tak ambil berat sangat. Orang kita ni kadang-kadang dia salah guna, sebab tu timbul dia dah sahabat hari ni, apa dia, mesyuarat sebahagian mufti-mufti Malaysia, rasanya mungkin semua berhubung dengan isu Al-Quran. Apabila terdapat pihak yang menjadikan Quran sebagai azimat, setengah kedai-kedai yang kotor, dia ambil ayat-ayat macam ayat 1000 dinar, letak tempat-tempat yang tidak munasabah, ayat Quran diperalatkan atas tujuan untuk melariskan perniagaan. Sebab ada kata ayat 1000 dinar murah rezeki, tak banyak, tepek penuh dalam kedai, supaya orang pun lalu tepi kedai tu akan masuk kedai dia. Dia sendiri, ayat aku dia tak baca apa maknanya, ayat lain pun tak belajar, jadi ayat tu telah disalah gunakan. Sebab kita lebih kepada ambil ayat untuk sesuatu yang bersifat kepentingan dunia dan peribadi. Hak lebih penting adalah faham, sehingga wujudnya penghayatan yang kita boleh rasai, adanya isy'ar an azamatillah, boleh rasa tentang kebesaran Allah. Contohnya dalam ayat surah Yasin ni, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk ini, al-azwaj, berpasangan, semuanya, kullaha, semua makhluk ini berpasangan, sama ada dari kalangan makhluk yang bernyawa ataupun yang tidak bernyawa. Ada langit, ada bumi, ada gelap, ada cerah, ada jantan, ada betina. Wa ma yastawil ahya wal amwat, tidak sama antara mati dan hidup. Tidak sama antara walal dhill walal harur, antara tempat tidur, tempat panas. Walal dhulumat walal nur, tidak sama antara gelap dengan tempat yang bercahaya. Ada pasangan. Ada matahari, ada bulan, apa ada lagi? Ada langit, ada bumi, ada api, ada air. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujain. Setiap sesuatu kami ciptakan ia zaujain, berpasangan. Berpasangan. Salah satu sebab Allah Ta'ala ciptakan berpasangan untuk memastikan jangka hayat sesuatu spesies ciptaan itu berkesinambungan, tidak pupus, tidak lenyap. Kenapa semasa berlaku banjir besar sama Nabi Nuh alaihi salam, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh supaya dipanggil semua makhluk, iaitu min kullin zawjain itsnain, daripada setiapnya dua yang berpasangan, dua-dua. Kalau ada harimau, harimau jantan betina. Ada ayam, ayam jantan, ayam betina. Ada kalau kambing, kambing jantan, kambing betina. Untuk memastikan selepas berakhirnya proses banjir yang besar itu, makhluk-makhluk yang ikut serta di atas kapal Nabi Nuh dapat meneruskan kelangsungan hidup untuk zaman-zaman yang berikutnya, agar boleh digunakan, diwarisi oleh manusia yang selepasnya. Hikmah kenapa diperintahkan wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qablika illa man qad amana fala taftais bima kanu yaf'alun wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min, sapa kepada ayat fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim hatta idza jaa'a amruna, apabila datangnya perintah daripada kami, wa farat tanur fasluk fiha min kullin zawjain itsnain,
lalu diperintahkan untuk dibawa belayar bersama di atas kapal makhluk yang secara dua-dua berpasangan. Termasuklah bersama dengan wa ahlaka, dengan ahli keluarga kamu, melainkan illa man sabaqa alaihil qawlu wa man aman, kecuali sesiapa yang telah ditentukan ketentuan Allah bahawa dia akan mendapat binasa. Kecuali sesiapa yang telah ditentukan dia akan selamat, dan juga waman aman, sesiapa yang beriman. Wama amana ma'ahu illa qalil, dan tidaklah yang beriman bersama dengan Nabi Nuh kecuali sedikit. Syahid daripada cerita ni ialah makhluk yang ikut sama dengan Nabi Nuh di atas kapal adalah min kullin zaujain ithnain, daripada setiap satu dua berpasangan. Dan sifat berpasangan termasuklah pada alam tumbuh-tumbuhan. Alam tumbuh-tumbuhan, subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Semua yang tumbuh di atas muka bumi. Kita di Malaysia ni kalau kita rajin mengembara, suka mengembara, khususnya di taman negara. Taman negara ni sekitar negeri Pahang, ataupun lebih comel lagi kalau sesiapa yang pergi ke Sabah. Malaysia ni kaya dengan keindahan alam flora dan fauna. Bahasa ni tak ada dari kita lama, tak ada lah bahasa sekarang ni. Dia kata keunikan alam flora dan fauna. Flora merujuk kepada an-nabatat, fauna merujuk kepada al-hayawanat, kehidupan alam tumbuh-tumbuhan dan kehidupan haiwan, yang ada nilai-nilai keunikan yang mungkin tidak ada di tempat lain. Tempat kita kalau di Sabah dia ada bunga apa, bunga rafflesia, dia kata bunga paling besar di dunia. Termasuk dalam kategori family-nya, keluarga flower bunga, tapi bunga yang besar. Tak ada tempat lain, ada di Malaysia. Dan beberapa kehidupan lain yang spesiesnya bukan satu, dua, tiga, tapi berpuluh jenis. Allah Ta'ala menjadikan atas satu jenis binatang tu dia punya perbezaannya cukup banyak. Kita ambil atas ekor burung, macam-macam jenis burung, bila lah setengah-setengah tu kita tak pernah tengok pun, dengar nama saja. Begitu juga dengan alam tumbuh-tumbuhan yang sebahagiannya belum manusia terokai. Kalau di Semenanjung ni orang kata hak comel di hutan belum dekat Tasik Temenggu di Perak. Saya pun tak pernah pergi lagi, tapi pernah tengok dokumentari dan majalah 3. Tetapi sesuatu yang menarik untuk kita terokai dan melihat kebesaran Allah di sebalik kehidupan alam tumbuhan yang mengkagumkan. Sebab apa? Sebab suasana latar belakang hutan hijau itulah dia punya background color of paradise. Dia punya warna latar untuk syurga. Sebab Allah Ta'ala sebut syurga ni mudhammatan. Dia punya warna latarnya, warna background dia adalah warna green color, warna hijau. Dan suasana hijau, kehijauan yang segar itu ada di kawasan hutan yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Allah Ta'ala menjadikan alam tumbuh-tumbuhan ini berpasangan. Termasuklah wa min anfusihim, daripada diri kamu sendiri, diri mereka sendiri, dan apa-apa yang kamu tidak mengetahui, semuanya diciptakan berpasangan. Kemajuan ilmu sains juga mendedahkan bahawasanya asal bagi unsur yang membentuk semua tumbuhan adalah sama. Unsur yang paling penting adalah oksigen, hidrogen, karbon, petrogen. Wallahu alam, tak pasti, tak pernah dengar ni. Dan sedikit sulfur. Siapa belajar sains, apa dia sulfur? Sulfur ni kalau bahasa kapur dia kata belerang, betul. Kalau kawasan gunung berapi banyak sulfur. Tak tahulah kalau orang lain. Saya pernah pergi ke di Bandung, dekat Tangkuban Parahu, satu kawasan gunung berapi yang tidak aktif tapi masih ada asap. Nak sampai situ tu bang, supaya dekat dengan kawasan Jambe bang. Tu mau Jambe mana ni? Seperti kawasan Tandas, bang busuk. Dia kata ini bang sulfur, bang belerang yang mari daripada asap daripada perut bumi. Rupanya bang sulfur. Biasanya ini fenomena biasa yang berlaku bukan sahaja di Indonesia yang ada gunung berapi, tetapi mana-mana lokasi di dunia. Ada seorang pengembara menulis dalam sebuah majalah, dia pergi ke sebuah tempat di New Zealand, tempat yang ada gunung berapi.
Dia kata sama serupa je, dia kata. Bang busuk juga, rupanya itu adalah bang daripada sulfur. Rupanya unsur sulfur ni ada dalam alam tumbuh-tumbuhan. Namun begitu ia mempunyai bentuk, berat, warna, buah, bau dan rasa yang berbeza-beza. Ini berpunca daripada perbezaan kadar unsur tersebut. Kita pun pelik melihat alam tumbuh-tumbuhan. Pelik nisbah pada kita lah. Allah Ta'ala menyatakan wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min nakhilin wa a'nabun wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwan. Macam-macam tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas muka bumi. Ada pokok yang menjala, ada pokok yang besar batangnya, ada yang macam-macam bentuk. Padahal semuanya yusqa bima'in wahid, hanya disiram dengan air yang sama. Air itu juga. Tetapi wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, kami melebihkan setengah pokok di atas setengah yang lain dari segi rasanya. Tak serupa. Kita makan buah manggis, orang Kelantan kata apa? Waseta. Waseta rasa manis dia gitu. Rasa manis buah durian lain, rasa manis buah apa dia lagi? Buah rambutan lain. Buah timun Cina, buah tembikai lain. Walaupun semuanya tumbuh di atas tanah, tetapi disiram juga dengan air yang sama, tapi hasilnya berbeza. Siapakah yang menciptakan kepelbagaian ini? Jawapannya Allah. Dan mungkin ada lagi tumbuh-tumbuhan lain, buah-buahan lain yang kita tidak tahu spesiesnya, tidak tahu jenisnya. Mungkin berdasarkan ayat wa mimma la ya'lamu, ada lagi yang kita tak tahu, yang kita belum temui, ataupun belum sampai ilmu manusia untuk mengkajinya. Maka kadar ini adalah asas pembentukan yang pelbagai pada semua tumbuhan. Hakikat ini telah diceritakan oleh Al-Quran sebagaimana dalam firman wa ambatna fiha min kulli syai'in mauzun, dalam surah Al-Hijr ayat 19, iaitu kami tumbuhkan padanya tiap-tiap sesuatu dengan ukuran yang tersusun, yang rapi, mengikut susunannya. Wallahu alam. Kita berhenti setakat tu. Nak pergi kepada, ada soalan bertulis. Saya menerima soalan bertulis. Soalan ini berhubung dengan masalah fiqh, untuk perkongsian bersama lah. Berhubung dengan seorang wanita yang terlanjur, yakni berzina. Kemudian persoalannya, kalau dia nak berkahwin, perlukah dia tunggu suci, yakni adakah perlu kepada iddah? Persoalannya, seorang wanita yang berzina, kalau diketahui dia mengandung hasil perbuatan zina dan dia hamil, ataupun tak diketahui sama ada dia hamil ataupun tidak hasil perbuatan zinanya, baik asalnya iddah tidak ada untuk wanita yang tidak ada. Perhatilah mana-mana nas Quran, asalnya memang tidak ada. Mana-mana ayat Quran yang menyebut tentang iddah merujuk kepada isteri. Isteri ni mana? Wanita yang telah dikahwini secara sah. Sama ada iddahnya, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, untuk wanita yang telah ditalakkan oleh suaminya, isteri yang telah ditalakkan oleh suaminya, maka dia perlu menunggu iddahnya selama 3 kali suci atau 3 kali haid. Wanita yang kematian suami, iddahnya arba'ata ashhurin wa ashra. Semua nas-nas Quran menyebut tentang wanita yang telah berkahwin. Bagaimana dengan wanita yang berzina? Ada dua pandangan, dua pendapat. Pendapat yang pertama, adapun wanita yang hamil kerana perbuatan zinanya, juga ada iddah baginya, merujuk kepada ayat keempat dalam surah At-Talaq. Seandainya diandaikan kalau dia tu mengandung, hasil perbuatan zinanya dia mengandung, maka pendapat pertama mengatakan ada iddahnya, dan iddahnya sehinggalah dia melahirkan anak. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yadhna hamlahunna. Adapun wanita yang mengandung, tempoh iddahnya bahawa dia melahirkan kandungannya. Selagi tidak beranak, maka dia tidak boleh berkahwin sebab masih dalam tempoh iddah. Pandangan kedua mengatakan hukum tu asalnya tidak ada. Sebab itu ada sebahagian pandangan yang menyebut, yang sempat saya melihat, sesetengah ulama menyebut
wanita yang berzina tidak ada iddah padanya. Ini pandangan yang kedua, kerana dia hamil hasil perbuatan zina ni. Dan pandangan ini turut diriwayatkan oleh tiga sahabat seperti Abu Bakar, Umar dan Ali radhiyallahu anhum. Dari kalangan tabi'in seperti Sufyan Ats-Tsauri, dari kalangan mazhab empat seperti mazhab Hanafi dan Syafi'i, berdasarkan kepada hadis al-walad lil firash walil ahir al-hajar. Anak itu adalah bagi suami, yakni pasangan wanita itu. Adapun orang yang berzina itu dikenakan hajar. Hajar ni maknanya batu, dikenakan hukuman ke atasnya. Dinisbahkan anak itu kepada pasangan, kepada wanita. Sedangkan dalam kes ini lelaki yang berzina dengan wanita itu bukan pasangan dia, sebab berlaku dalam keadaan mereka belum berkahwin. Ini kerana iddah itu disyariatkan bagi tujuan membersihkan rahim daripada bercampur dengan benih yang lain untuk memelihara nasab. Sedangkan zina tidak ada kaitan dengan pensabitan nasab. Maka atas asas ini pandangan kedua, ini pandangan ulama bukan pandangan saya, mengatakan tidak diwajibkan iddah. Baik, apakah yang berlaku? Bolehkah seorang lelaki berkahwin dengan wanita yang telah melakukan perbuatan zina? Sama ada lelaki itu sendiri yang berzina dengannya. Dalam kes ini majoriti ulama mengatakan boleh kalau lelaki itu benar-benar bertaubat. Dia bertaubat dan dia berkahwin dengan wanita yang dia telah berzina dengannya. Baik, kalau wanita ni berzina dengan orang lain, lepas tu nikah dengan orang lain. Ini banyak kes yang berlaku. Dia berzina dengan lelaki lain, lepas tu lelaki tak pernah bertanggungjawab, adalah orang lain yang jadi pak sanggup nikah. Adakah boleh dilangsungkan perkahwinan? Atas pandangan kedua yang mengatakan tidak ada iddah, boleh dikahwini. Baik, kalau lepas kahwin dia dapati dia mengandung, ataupun boleh jadi dia dah mengandung dah. Kalau pandangan pertama tadi mengatakan tak boleh, sebab dia mengatakan hukumnya merujuk kepada ayat keempat surah At-Talaq. Pandangan kedua mengatakan seperti yang disebut oleh Imam Abu Hanifah dan juga sahabatnya Muhammad bin Hasan Asy-Syibani, Muhammad Al-Hasan Asy-Syibani, mengatakan seorang lelaki boleh berkahwin dengan wanita yang telah berzina, tetapi kalau diketahui sudah hamil tidak boleh disetubuhi. Kita kata kalau atas pandangan ini nikah agak apa dah? Sebab tidak ada jaminan seseorang lelaki yang berkahwin dia boleh menahan keinginan nafsunya. Kalau letakkan syarat nikah tu sah tapi tak disetubuh sekali, baik tak sah nikah lalu. Dah, jawapan mudahnya. Tapi di situlah dia punya kedudukan hukumnya. Tapi pandangan tadi mengambil kira sebab ada dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yasqi ma'ahu walada ghairi. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah dia menyirami airnya, maksud janganlah dia meletakkan benih air maninya ke atas anak orang lain. Ayat ni asalnya merujuk kepada larangan seorang lelaki yang memiliki wanita hamba sahaya daripada peperangan, wanita tu mengandung, maka dilarang dia setubuh dengan hamba tadi sebab dia sudah mengandung anak orang lain, walaupun hamba tu dah jadi milik dia. Tapi sesungguhnya pandangan mengatakan hukum ni dipakai dua-dua, sama ada wanita tu hamba ataupun orang merdeka. Jadi jalan penyelesaiannya ialah jangan berzina. Dah tahu dah benda tu mudah haram. Lepas tu bila timbul masalah sibuk cari hukum dah. Dah tahu dah perkara yang haram tu jangan, sebab dalam Quran ada jelas wala taqrabuz zina, jangan hampiri perbuatan zina. Lepas tu bila berlaku sibuklah duk gau kepala cari macam mana nak buat. Ada kes-kes yang kita pernah dengar, ada sahabat-sahabat cerita, dia kata ada seseorang yang telah insaf, memang dia nyesal sungguhlah, lepas tu dia nak nikah atas pandangan bahawa dia boleh berkahwin dengan wanita yang dia telah berzina dengannya, dengan syarat dia benar-benar bertaubat. Sebab taubat boleh menghapuskan dosa dan kesan daripada dosa. Taubat itu dia bukan saja menghapuskan dosa, juga kesan daripada dosa. Buktinya apabila Nabi Adam alaihissalam makan buah khuldi dan dia sudah bertaubat. Boleh baca kisah dalam surah Al-A'raf dan surah Taha.
maka tidak ada arahan dan perintah daripada Allah suruh dia gapo orang Kelantan kata kehek balik. Jolok tangan jeluak biar tuik balik, tak ada. Cukup dengan ada bertaubat. Walaupun buah yang dilarang dia makan itu sudah menjadi darah daging dia, sudah masuk dalam perut dia, maka tidak diperintahkan untuk dia tebuk perut, dia korek, dia jolak balik, tak perlu dah. Cukup dengan dia bertaubat. Sebab taubat itu menghapuskan dosa dan kesan daripada dosa. Baik, soalan kedua, bab muamalah. Kita ambil 2-3 minit lagi. Bab muamalah, masalah orang terlibat dengan dosa riba. Persoalan gini asalnya, seseorang kita ni kalau ke syurga, kita diperintahkan untuk melakukan semua yang Allah Ta'ala perintahkan, betul? Tapi kalau nak ke neraka, cukup dengan kita buat satu maksiat, yang maksiat itu dilakukan secara berterusan. Contoh maksiat ni, seseorang yang masjid tak tinggal, puasa bulan Ramadan dia puasa, ada duit dia bayar zakat, tetapi dia masih terlibat dengan riba. Contoh riba yang diberikan di sini, kad kredit, ataupun lain-lain pinjaman yang tidak halal mengikut kaedah hukum syarak. Apa ni kena buat? Dalam bab riba ni bukan masalah kecil besar ni. Sebab ulama tafsir sebut tidak ada suatu perkara yang diharamkan sehingga Allah Ta'ala isytiharkan perang kecuali riba. Bab riba ni Allah Ta'ala sebut fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Sekiranya kamu tidak melakukannya, berhenti daripada perbuatan makan riba, maka Allah Ta'ala mengisytiharkan perang. Sanggupkah orang itu berperang dengan Allah dan Rasulnya? Sesiapa yang tahu dia terlibat dengan riba, kalau dalam bab guna kad kredit, carilah kad kredit yang dijamin tidak ada sistem riba. Maksud sistem riba maknanya dia tidak menanggung beban, kena bayar apa dia biasa. Kalau orang lewat bayar, dia kena cas, ada interest bawah. Cuma kalau nak guna juga, pastikan pilih sistem perbankan yang penggunaan kad kreditnya tidak terlibat dengan riba, dan dia pula boleh jamin dia guna kad kredit, esok lusa tu bayar. Itu lebih baik. Tapi kalau dia tidak boleh beri jaminan untuk tidak terlibat, maka berhentilah. Itu lebih baik. Bersifat warak untuk tidak terlibat dengan perkara yang haram, itu lebih baik. Ataupun lain-lain pinjaman tidak halal. Kalau kita ada alternatif yang lain, pilihan yang lain, kenapa kita nak ambil pinjaman yang haram? Persoalannya. Kemudian dia kata dalam bab pinjaman perumahan kenderaan, kita pinjam daripada bank-bank yang mengamalkan sistem muamalah mengikut hukum syarak, maka kaunter syariah ni mewar-warkan menggunakan kaedah Islamik. Sekarang ni memang banyak bank, sistem perbankan di Malaysia yang disebut Islamic banking, cukup banyak. Tetapi masalahnya dalam kaedah Islamik yang diwawarkan itu ada juga kaedah-kaedah tersebut secara riba. Tu wallahu alam, saya tak boleh nak komen. Ini kena tanya Dr. Zaharuddin, dia ni pakar dalam bidang muamalah. Saya tak pasti hak ni. Tapi kalau diketahui ada sistem yang tidak Islamik, padahal institusi keuangan tu dah ada panel syariah, maka panel itulah yang tanggung dosa, sebab dia yang diberi tugas untuk tanggung amanah ni. Cuma nisbah pada kita atas rasa tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Kalau kita was-was kata boleh ke tak boleh, tak sah. Kaedahnya mudah. Nabi sebut apa dia? Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Kalau timbul keraguan, orang kata ni sistem pinjaman ni menepati hukum syariat, lepas tu timbul desah-desus kata dok, cuba tengok gini. Kita kata itu ada panel syariah, kita pun menipala bangsa nak ikut, kita pun jadi keliru. Dalam keadaan itu bersifat at-tawarru' ani syubhat dikira lakana ahsan, lebih baik. Dalam pada kita membiarkan diri berada dalam suasana yang kita jadi tak jelas, boleh ke tak boleh, maka lebih baik tak sah. Kecuali kalau kita yakin boleh dan apa yang disebut tu sendiri adalah tidak benar. Kalau benar, maka bukan kita yang menanggung dosa, dia tanggung dosa. Cuma atas sifat tanggungjawab tadi, berlepas diri daripadanya adalah lebih baik. Tapi sebenarnya dalam bab dosa pahala, bila nak kaitkan dengan akhirat, ianya bergantung kepada masyiah. Kalau seseorang itu dikatakan dia buat dosa, Allah Ta'ala mengetahui kelemahan hambanya dan tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan dia tidak pernah buat dosa, tetapi diberi peluang untuk seseorang bertaubat.
Apabila seseorang bertaubat, dia perlu untuk berusaha tidak mengulangi dosanya itu. Tetapi kalau dia jatuh kembali kepada dosa yang sama atau dosa yang lain, maka dia perlu bertaubat lagi. Begitulah seterusnya. Apa yang berlaku? Seseorang yang dari sudut yang lain dia jaga, semaya jaga, ibadat jaga, tetapi dari sudut yang lain pula dia terlibat dengan perkara yang haram terus menerus. Comel soalan ni, sebab memang ramai orang kita ni, kita jaga dari segi bab solat kita jaga, baca Quran kita jaga, qiyamul lail kita jaga, sedekah kita jaga, tapi banyak urusan-urusan harta benda dan keuangan kita terlibat dalam perkara yang haram dan syubhat. Paling kurang pun ada juga. Apa kita nak buat? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekadar yang kita mampu. Kalau kita boleh elak, elaklah. Kita di Malaysia ni banyak pilihan. Kalau kita tak boleh mengelak, semoga Allah Ta'ala memberi kemaafan di atas kelemahan kita. Kemudian kita kata, saya rasa Tuhan nak kira gana orang ni. Kita tahu sistem Allah Ta'ala kira di akhirat nanti adalah suatu sistem kehakiman yang adil. Adanya mizan, adanya neraca timbangan amalan yang baik yang buruk. Kalau dosa melibatkan kita dengan Allah, walaupun ada bahagian dosa, tetapi dilihat yang kebaikan itu lebih berat, maka Allah Ta'ala memberi kemaafan. Apa dia dalam ayat fi ashab Allah dalam ayat ulaika allazina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu, itulah orang-orang yang kami terima apa sahaja kebaikan yang mereka buat, wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannah, lalu kami lepaskan mereka daripada kesalahan mereka untuk dimasukkan mereka dalam kalangan penghuni syurga. Hak sayyiat, keburukan, kejahatan itu natajawaz, kami pelepah dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah, kecuali kalau dosa itu melibatkan kita dengan manusia, itu lain cerita. Adapun dosa kita dengan Allah, dia tertakluk kepada kehendak Allah. Walaupun kita kata ada buat pahala tapi terlibat juga dengan dosa, maka tertakluk kepada tengok juga sebab ada orang tu sememangnya boleh mengelak atau tak boleh mengelak. Kalau seseorang tu berada dalam satu kondisi memang tak boleh mengelak, maka kemaafan Allah Ta'ala itu lebih luas. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi, dialah Allah yang menerima taubat daripada hamba-Nya yang bertaubat daripada dosa yang dilakukan. Tidak cukup dengan terima taubat, Allah Ta'ala menyatakan wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun, dia memaafkan kesalahan. Kenapa perlu disebut pula wa ya'fu 'anis sayyiat, padahal sudah dinyatakan sebelumnya wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi, Allah Ta'ala dah terima taubat daripada hamba-Nya. Soal taubat tu hal lain, tu soal hak manusia buat dosa, dia sedar, dia insaf, dia bertaubat. Mungkin ada dosa-dosa yang kita tidak sedar, yang kita tidak perasan, Allah Ta'ala juga ya'fu anis sayyiat, memaafkan kesalahan itu. Wallahu alam. Tu sedikit komentar yang boleh bagi untuk soalan bertulis. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung ke depan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا
أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر